Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan berkongsi sedikit mengenai putaran perkembangan pemikiran sesat. Pemikiran sesat ni bermula apabila manusia ni dia ada idea untuk mempercayai perkara-perkara yang materialistik sahaja, dan mereka menolak konsep agama kerana mereka tidak boleh nak menggambarkan kewujudan Allah, tidak boleh nak memikirkan macam mana kita nak beriman, mempercayai sesuatu perkara yang tidak boleh disentuh, tak boleh dilihat dan sebagainya. Disebabkan itu mereka meninggalkan perkara-perkara tersebut kerana mereka yakin, mereka memegang satu prinsip bahawa sesuatu yang tidak konkret, yang tidak boleh dibuktikan kewujudannya secara material, secara empirikal melalui sains dan sebagainya, adalah satu perkara yang tidak wujud. Disebabkan itu mereka memilih untuk menolak agama, memulaukan agama, mengenepikan agama dan mengutamakan sesuatu yang material semata-mata. Dan daripada itu muncullah, lahirlah golongan sekularisme, yang mana mereka ni adalah golongan yang menolak agama dan tidak mengamalkan agama sepenuhnya, bahkan tahap ekstrim mereka memerangi agama tu. Dan setelah itu naik pula pada peringkat seterusnya, iaitu liberalisme. Mereka dah mula mengasingkan agama daripada kehidupan mereka. Mereka tidak menggunakan hukum-hukum fiqh, hukum-hukum yang diperuntukkan oleh syarak dan juga hukum hakam dalam Islam yang ditetapkan oleh syarak. Mereka menolak semuanya dan mereka mengambil inisiatif untuk berfikir, gunakan akal semata-mata. Maka lahirlah golongan rationalism. Segala apa yang ada dekat dunia ni, segala apa yang dia nak buat, segala apa yang dia rasa betul, itulah yang dia akan buat. Mana yang dia rasa itu hak dia, itulah yang dia akan ambil. Mana yang dia rasa itu yang perlu untuk dia, maka dia akan buat. Itulah golongan rationalism. Daripada sekular dia jadi liberal, daripada liberal dia menjadi rationalism, menggunakan akal semata-mata ke atas segala perkara. Sedangkan perkara-perkara tersebut ada limitasi dia, ada had dia. Agama dah kata ini, agama dah kata itu, Allah dah kata ini, Allah dah kata itu. Hukum-hukum syarak dah menghadkan segala perkara. Ada perkara yang boleh, ada perkara yang tidak. Namun mereka mengutamakan akal mereka, rationalism mereka menjadi itulah kayu ukur sesuatu perkara. Dan mereka juga berfikir rationalism ni, tahap rationalism ni, dia memikirkan bahawa agama ni adalah satu perkara yang membebankan mereka, kerana mereka ada undang-undang yang perlu mereka taati dan jadikan garis panduan. Jadi mereka rasa menggunakan akal mereka, dan mereka rasa sebenarnya agama ni adalah sesuatu yang membebankan. Dan mereka ni dia mengutamakan apa yang dia fikir logik. Itulah dia. Kemudian dah ada rationalism, dia menjadikan humanism ni sebagai alasan untuk menuju kepada human right ni. Mereka rasakan itu adalah hak kemanusiaan. Manusia perlukan itu, manusia perlukan ini dan sebagainya. Sedangkan mereka menggunakan akal semata-mata, dan akal mereka sebenarnya dipandu oleh nafsu mereka sendiri. Kadang-kadang perkara itu bukan perkara yang perlu, tapi mereka rasa mereka perlu. Kerana apa? Kerana dah dibuai orang kata nafsu tadi tu. Pemikiran-pemikiran mereka ni dah dipandu oleh nafsu mereka sendiri. Sebagai contoh, jantina yang ketiga, iaitu orang kata maknyah, pondan, tomboy dan sebagainya. Mereka kata itu adalah hak asasi manusia, sedangkan itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah dah cipta manusia ni dua je, lelaki dan perempuan. Tiba-tiba mereka nak cipta jantina yang ketiga, iaitu maknyah. Dan mereka menjadikan itu adalah sesuatu yang bersifat humanism. Orang tu dah dilahirkan, tiba-tiba ada GID. Orang kata GID ni gender, dia ada gender disorder lah. Orang kata gender identity disorder. Dia tak tahu gender sebenarnya ni apa benda jantina dia ni. Dia tak tahu, dia keliru. Duk fikir aku ni jantan ke betina, aku ni lelaki ke perempuan. Dia duk fikir gitu je. Sedangkan haiwan pun tahu mana jantan mana betina. Ini manusia yang ada akal, mereka menambah-nambah sendiri. Setelah mereka fikir sesuatu perkara yang rasional, menggunakan rationalism tu tadi, mereka fikir-fikir, dia kata ini adalah hak asasi manusia, ini adalah satu perkara yang manusia perlu. Maka lahirlah satu, orang kata, pluralism.
Pluralism ni adalah satu pemikiran yang mana semuanya betul. Golongan-golongan ni semuanya betul. Mereka saling sokong menyokong di antara satu dengan yang lain. Golongan secularism sokong liberal, golongan pluralism ni sokong pula humanism, human right dan sebagainya. Mereka saling menyokong antara satu dengan yang lain, dan mereka kata semuanya adalah betul. Tapi ada perkara yang salah, iaitu agama yang salah. Apa benda yang difikir betul, apa benda yang difikir rasional, yang difikir logik, itulah yang betul, dan apa yang dikatakan oleh agama itu yang salah. Disebabkan pemikiran-pemikiran ni tadi semua betul. Contohlah berkenaan dengan gender tadi tu, maknya tadi tu, yang ni kata ni betul, yang ni kata ni betul, mereka semua betul. Tak ada satu perkara yang mana salah, yang mana betul. Mereka keliru, mereka pening kepala. Macam mana aku nak betulkan mana betul, mana salah, macam mana nak tentukan yang ni boleh ke tak boleh dan sebagainya. Mereka duk fikir. Mereka pun, maka daripada situ mereka dah buntu, tak tahu nak buat macam mana. Lahirlah orang kata sistem demokrasi. Demokrasi ni apa benda? Majoriti itulah yang betul, mana minoriti itulah yang salah. Jadi golongan plural daripada secularism, liberalism, humanism, nationalism, human right tadi tu, bila dah sampai ke tahap pluralism, mereka dah pening mana betul, mana salah, mana boleh, mana tak boleh. Jadi mereka mengamalkan sistem demokrasi tu tadi, yang mana betul, yang mana banyak, yang mana kecil itulah yang salah, yang mana sikit itulah yang salah. Sedangkan agama tidak begitu. Agama tidak bersifat sedemikian. Mana yang betul, mana yang salah tu dah ada dalam hukum-hukum fiqah, dah ada dalam dia di garis panduan dia, iaitu Quran dan juga sunnah. Dah ada dah garis panduan dia, ya. Dan lepas apa benda pun tadi, pemikiran-pemikiran sesat ni tadi, segalanya semua berkait sangat rapat antara satu dengan yang lain. Tak ada sekular yang tak liberal, tak ada liberal yang tak rationalism, tak ada rationalism yang tak bersifat human right, tak ada golongan ni tadi yang bersifat tak ada demokrasi. Semuanya bersifat, semuanya berkait, dan segala benda ni, segala pemikiran itu sangat-sangat berkait rapat. Jadi mereka semua mengamalkan semua pemikiran sesat dan mengamalkannya dan memegang sebagai satu jalan kehidupan yang mereka rasa mereka betul, sedangkan itu adalah kesesatan yang nyata kerana mereka mengutamakan akal. Sedangkan Allah dah cakap, Nabi dah cakap, siapa yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, mereka takkan sesat. Tapi mereka ni menolak perkara-perkara ghaib, mereka menolak agama sebagai pegangan hidup, tujuan hidup. Jadi mereka tergolong di dalam golongan orang-orang yang sesat, insya-Allah.